Saya pernah bagi masukkan dalam borang, selit dalam borang tu, saya selit 100. Pada 2 Disember 2020, negara digemparkan dengan pembongkaran isu kartel daging import apabila media melaporkan hasil serbuan bersepadu pihak berkuasa terhadap sebuah gudang di Senai, Johor yang dijadikan sebagai lokasi aktiviti pemalsuan perlabelan logo halal. Syarikat tersebut dikatakan menyeludup daging sejuk beku yang diragui status halalnya ke negara ini sebelum membungkus daging-daging tersebut menggunakan logo halal yang disyaki palsu. Lebih memeranjatkan, terdapat rekod resit penerimaan kemasukan daging babi ditemukan di tempat kejadian. Susulan itu, beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO telah menyerahkan memorandum kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM supaya menjalankan siasatan menyeluruh terhadap kes kartel daging import haram tersebut. Pada 21 Disember 2020, SPRM telah membuka kertas siasatan berhubung isu kartel daging import tersebut. Akhirnya, beberapa siri tangkapan telah dilakukan oleh SPRM melibatkan seramai 12 suspek terdiri daripada pemilik syarikat, kaki tangan agensi kerajaan dan penguatkuasa serta ejen penghantar. Isu ini merupakan tamparan hebat buat Malaysia sebagai hub halal terkemuka dan peneraju sektor itu pada peringkat global. Persoalannya, bagaimanakah isu ini boleh berlaku? Teruskan menonton. Menurut sumber yang ditemui oleh SPRM baru-baru ini, isu ini dipercayai telah lama berlaku disebabkan ejen-ejen pengimport licik mengambil peluang daripada kelemahan penguatkuasaan. Kelemahan yang berlaku dikatakan berpunca akibat tiadanya koordinasi antara penguatkuasa berkaitan. Misalnya, ada penguatkuasa yang tugasnya memeriksa barang bercukai sahaja tidak melibatkan daging import dan ada penguatkuasa yang tugasnya memeriksa logo sahaja sedangkan penggunaan logo yang sah tersebut adalah di bawah kawalan agensi lain. Lebih malang, kerja-kerja pemeriksaan ini dilakukan dalam keadaan tenaga kerja yang terhad jika dibandingkan dengan barangan import yang tiba saban hari. Tambahan pula, terdapat segelintir penguatkuasa tidak bertanggungjawab yang melepaskan daging import tanpa melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Kononnya, atas dasar percaya kepada ejen pengimport. Mereka juga telah digula-gula dengan duit kopi atau belanja makan. Kalau dari segi pemeriksaan ni, dia sebenarnya bila buka kontena tu, contoh saya bawa 1000 barang, dia kena cek lebih kurang 100 box tu lah, 100 barang 10% daripada barang yang saya wakilkan untuk istiar tu lah. Saya kadang cakap dengan dia, ni alah, cek 2 benda yang sama je, kau cek 1 pun okey dah. So tapi berdasarkan pengalaman, ejen-ejen ini dikatakan akan menyelitkan duit sogokan tersebut di dalam borang dan ada masanya mereka menghulurkan duit kopi ketika bertemu di dalam tandas. Tujuannya supaya proses pemeriksaan tidak dilakukan secara menyeluruh sekaligus mempercepatkan proses mereka membawa keluar barangan tersebut daripada pelabuhan. Biasanya kalau yang saya kenal tu, saya akan pilih saya selit dalam borang. Tapi kadang saya pun tak punya banyak, dia orang pun tak ada minta apa-apa, cuma kita ni nak bagi dia nak pergi cepat, kita yang bagi dia orang dan dia orang pun tak ada pula tolak ke apa kan. Saya pernah bagi masukkan dalam borang, selit dalam borang tu, saya selit 100 dekat dalam borang tu. So nanti saya telefon budak ni yang bertugas tu, contoh borang saya ni ada 10, saya orang nombor 10, nanti saya boleh jadi nombor 1. Perkara ini juga disahkan oleh taukeh pengimport daging yang menyatakan alasan mereka tidak kisah membayar sejumlah wang asalkan urusan kemasukan daging import berjalan lancar dan yang paling penting tidak menjejaskan perniagaan mereka. Jadi kita punya barang bulan lepas, kita niaga mesti mahu cepatnya, barang sudah sampai okey lah. Tak ada kisah dia. Tapi itu ejen biasa dia ada minta dalam 1,000, 2,000. Itu memang disediakannya tepinya.
Tapi kita faham lah maksudnya. Kita pun tak mau tanya banyak-banyak lah. Jadi saya punya barang lepas. Pada 23 Mei 2021, seramai 4 penolong pegawai penguatkuasa sebuah agensi kerajaan dan seorang pemilik syarikat logistik dihadapkan ke mahkamah atas pertuduhan rasuah dan mengemukakan butiran palsu berhubung isu berkenaan. Walaupun isu nilai integriti ini hanya membabitkan segelintir kecil pegawai, namun keseluruhan organisasi turut terpalit secara tidak langsung dan perkara ini perlu dipandang serius. Semua pihak terlibat perlu mewujudkan inisiatif yang tuntas demi memulihkan imej agensi yang terlibat, sekaligus mengembalikan keyakinan awam dan antarabangsa terhadap kesungguhan kerajaan dalam memastikan isu kartel daging import tidak berulang pada masa hadapan.